تزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas Baitullahil Haram, sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kebaikan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam membangunkan kembali Baitullah setelah sekian lama Baitullahil Haram ini roboh. Adakah Kaabah itu dibangunkan sebelum Nabi Ibrahim AS? Ya. Kaabah itu dibangunkan sejak zaman Nabi Adam AS. Kemudian runtuh. Berlakunya banjir yang besar di zaman Nabi Nuh AS. Kiamat kecil. Habis tenggelam. Tinggal saja pondasi dia tu. Ada tapak dia sahaja. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya Ismail alaihi wassalam untuk bangunkan semula Kaabah itu. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangunkan Kaabah ini, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa supaya terimalah daripada amal kebaikan ibadah yang dilakukan ini, menunjukkan bahawa doa itu dilakukan setelah kita buat sesuatu khidmat. Ini antara kaedahnya, minta pada Allah Subhanahu wa taala apa saja hasrat kita yang banyak selepas kita lakukan sesuatu khidmat. Afdalnya kita berdoa, ataupun kita buat sesuatu kebaikan, satu amal ibadah, kemudian kita berdoa. Saya nak tekankan di sini, kadang-kadang kita terlupa saat berdoa, sedangkan ia waktu mujarab. Sebagai contoh, selepas sedekah, kita lepas main subuh kita sedekah 1 riyal, 2 riyal, ada 5 riyal, ada 10 riyal. Tapi kita tak doa, sekadar sedekah saja. Alhamdulillah. Sebenarnya afdalnya apabila kita buat kebaikan atau buat sesuatu khidmat ini, kita berdoa lalu, ya Allah, berkatalah hidupku ini serta keturunan-keturunanku. Lepas kita bantu orang, minta doa. Kita duduk kat traffic light, beli jeruk, asam boy, pelang, jual jeruk ni, jual 10 ya, kita bayar 12 ya lebih ni abang. Dia kata tak apalah, kita sama-sama sedekah, tak apalah buat minum-minum, kita kata. Yang pertama comel dah sedekah kita. Yang kedua, isikan lagi dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa sahaja doa. Kita nak anak isteri kita selamat daripada bala bencana, lindungi daripada kejahatan manusia, jin dan syaitan sebagainya. Apa saja kita doa. Yang pertama. Begitu juga selepas kita tolong orang, doalah. Sebab ia afdal waktu itu, bukan lepas sembahyang saja. Yang kedua, kaedahnya juga bila kita nak berdoa, kita solat sunat 2 rakaat. Main sunat 2 rakaat, lepas tu kita pun minta doa pada Allah. Bukan salah berdoa terus dah, tapi afdalnya begitu. Dan inilah kaedah Nabi-Nabi, para sahabat dan ulama-ulama tunjuk ajar pada kita. Kita hajat apa-apa main sunat 2 rakaat. Ya Allah, lapar ya Allah, lapar. Pitih pun ada ngam-ngam saja untuk nak guna, nak tambang ni, ikutlah zaman-zaman belajar ke apa dulu. Fikir nak balik kan ni. Dah ada orang cuik. Mari mana ni? Dah mari singgah sekejap je. Dan marilah kalau ada masa mari tahlil rumah. Tuhan tunjuk lalu. Maknanya. Apa tahlil bahan-bahan nasi, kena nasi minyak mana tu. Lepas main sunat 2 rakaat. Apa saja hasrat-hasrat kita.
Inilah juga yang ditunjuk ajar oleh Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa dalam Quran, apabila Nabi Musa dia lari daripada Mesir, takut dia selepas dia tampar seorang bangsa Qibti mati. Lepas tu dia takut, dia lari, tak tahu nak pergi mana, tak ada hala tuju ini, mati punca, mati akal, tak ada arah dia. Sampailah dia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang mengembala kambing, nak bagi minum pada kambing-kambingnya ini, tapi nak akad penutup perigi ni berat. Dok Nabi Musa tolong dua orang perempuan ini, iaitulah anak kepada Nabi Syuaib. Tolong, kemudian bagi gembalaan ni. Selepas saja Nabi Musa AS bantu dua perempuan ini, lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Minta Tuhan dan tempatkanlah aku ni di mana-mana pun. Dia serah diri pada Allah, minta supaya rezekikan dia. Dia tak tahu mati akal ni. Allah Ta'ala makbul terus doa dia, terima terus. Bawa Nabi Musa AS balik ke rumah Nabi Syuaib, dan kemudian berkahwin dengan anak Nabi Syuaib, duduk dengan Rasul, dan dia juga diangkat menjadi Rasul. Allah Ta'ala tempatkan Nabi Musa AS. Comel. Selepas apa ni? Selepas melakukan khidmat. Ini kaedahnya. Kemudian Nabi Ibrahim AS berdoa lagi, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan-keturunan kami juga orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara ibadah haji, dan terimalah taubat kami, wahai Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian dalam doa juga diajar kepada kita ini, doa bukan setakat kita sahaja, bahkan anak, keturunan, cucu, cicit, zuriat kita. Begitulah Nabi Ibrahim berdoa, bukan setakat dia, kemudian pada anak-anak isteri dia serta keturunan-keturunan dia juga. Kita berdoa, Rabbi ja'alna muqimis salah, jadikanlah di kalangan kami ini anak, isteri, keturunan-keturunan kita orang-orang yang mendirikan salam, orang yang sembah pada Allah, adanya hubungan dengan Allah. Muslimun di sini dengan maksud muwahhidun, berserah diri pada Allah, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyirikkan Allah. Dan beginilah peranan dan tugas nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak sekalian manusia ini, dirinya, keluarganya, kaum-kaumnya, supaya mentauhidkan Allah, tidak syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim AS, antara doa yang besar selepas itu, dia berdoa, wahai Tuhan kami, utuskanlah daripada mereka seorang Rasul dalam kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu dan mengajarkan mereka isi kandung kitab-Mu Al-Quranul Karim dengan penuh hikmah, menyucikan hati, dan mereka ini orang-orang yang tidak syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini juga doa besar Nabi Ibrahim AS, iaitulah berdoa supaya lahirnya Nabi akhir zaman, daripada keturunannya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku ini lahir daripada doa moyangku Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya, aku ini diutuskan oleh Allah, kata Nabi, atas doa moyangku Ibrahim alaihissalam. Ini doa. Dalam Al-Quranul Karim, secara asas tiga yang besar, Quran nak cerita pada kita tiga perkara dalam Al-Quran ini. Satu, Quran, Allah Ta'ala turunkan Quran antara yang besar tiga perkara. Yang pertama, nak ajar tauhid, kembali sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, agama tauhid Islam, sembah serah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Yang kedua, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kedatangan dan diutusnya Nabi akhir zaman. Quran hari ini nak cerita benda ni. Semua kitab-kitab sebelum itu
Zabur, Taurah, Injil semua menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitulah adanya hari hitung hisab pembalasan, adanya akhirat. Selepas hidup di atas muka bumi ni, Tuhan nak peringat bahawa hidup atas muka bumi bukan saja-saja, tapi adanya di sana hari akhirat, hari hitung hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberingkas perkongsian pada malam ini saya nak sebut juga antaranya bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dan pensyariatan haji. Tak lama lagi dah haji nak korban kita, dan semua rukun-rukun haji kisah berdasarkan kisah kehidupan Nabi Ibrahim AS. Kisah dia, anak beranak dia, kisah rumah tangga dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah ini. Banyaklah rukun-rukun haji diangkat daripada kisah ini, kekal pada hari ini. Dan pada malam ini saya nak cerita kisah Nabi Ibrahim AS, sejarah ringkas dia. Sebenarnya cerita ni panjang, tapi seberingkas supaya kita nampak bagaimana disyariatkan haji berdasarkan rangkaian dan rangkuman kisah-kisah Nabi Ibrahim AS serta anak dia serta keluarga dia ini. Nabi Ibrahim salah satu di antara Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabaran, ujian dia besar mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Termasuklah Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa. 5 ini. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, dipilih, manusia terpilih melalui ujian-ujian yang besar. Yang pertama, dia diperintahkan supaya membawa ajaran tauhid, jangan sembah patung, sembah Allah Subhanahu wa taala. Bawa agama ini nak betul keluarga dia dulu, ayah dia, keturunan dia, kaum-kaum dia. Sedangkan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini duduk dalam lingkungan orang-orang yang buat berhala. Bahkan Nabi Ibrahim ini, keluarga dia, ayah dia, toki dia, orang yang pandai mengukir patung. Bahkan jual pula buat berhala ni, cari makan kot ni. Hebatnya. Bahkan Nabi Ibrahim AS ini ada bakat, talent besar dia. Hak ramai-ramai antara keluarga dia ni, dia hak paling bakat sekali dalam mencipta ataupun buat, mengukir patung-patung ini. Makna mahal lah kalau boleh jual. Kalau ayah kau tengok, oh bakat sungguh anak ni, pitih dah. Nabi Ibrahim, Allah angkat Nabi Ibrahim AS, ajak ayah dia dan keturunan pula dan kaum-kaum dia supaya sembah Allah, jangan sembah patung. Akhirnya tak terima belaka, termasuk ayah dia, sehingga Nabi Ibrahim AS nak dihukum bakar dalam api hidup-hidup. Bakar dalam api hidup-hidup, kemudian dah hangus. Sehingga Namrud di waktu itu memerintahkan setiap wilayah bawa sebekah, masing-masing kampung ataupun wilayah bawa sebekah kayu api, himpunkan sampailah kayu api saja berbukit. Bila panas api ini sehingga besar bukit-bukit gunung, nak capok Nabi Ibrahim dalam api ni panas, tak boleh dekat, panas sangat, besar api. Pakat buat bidah daripada jauh, bidah besar lah, boh dalam bidah. Pakat kaum dia tarik dia lepas, pung, maknanya lepor dalam api besar sangat. Seminggu diriwayatkan api ni baru surut, besar sangat ni. Akhirnya keluar juga Nabi Ibrahim AS. Disebut dalam Quran, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim AS. Keluarlah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah pergi ke Palestin. Ini ujian Nabi Ibrahim besar, tuan-tuan, dibakar dalam api yang besar, hidup-hidup. Sampai ringkaskan cerita, kahwin dengan Sarah di Palestin. Sarah ini seorang puteri raja yang paling comel. Disebut Sarah ini memiliki 2 kesempurnaan. Yang pertama, sempurnanya
fizikal dia, cantik rupa parasnya, bentuk tubuhnya comel sangat. Yang kedua, cantik juga dari segi akhlak, kepatuhan dan ketaatan pada suami dan Tuhannya. Dia ni comel. Kahwinlah dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim AS membawa Sarah pergi ke Mesir. Sebelum masuk ke Mesir, orang pesan dah, Ibrahim, beringat baik, negeri Mesir ini raja dia suka pada bini orang. Suka pada bini orang, lebih suka daripada anak dara. Pada dasar prinsip raja ini, semestinya perempuan itu ada kelebihan sehingga orang lelaki nak kahwin dengan dia. Orang lagu tu. Kemudian orang pesan dah, jangan mengaku Sarahmu itu isterimu. Kemudian Nabi Ibrahim pesan pada Sarah, masuk ke Mesir ni jangan bagi tahu mu ni isteri aku, mu ni saudari aku, aku ni saudaramu, atas maksud saudara-saudari satu akidah. Dan orang akan faham seolah-olah adik-beradik lah ni. Sampailah ke Mesir, diriwayatkan Nabi Ibrahim ni sipang Sarah ini dalam kotak, dalam kantung besar begitu, tapi berigak juga. Para jurid tanya, siapa dia ni? Kata Nabi Ibrahim, ni saudari aku. Tanya Sarah, ni siapa dia? Ni saudara aku. Memang ada satu para jurid khas yang buat kerja daripada istana ini, mencari bini-bini orang untuk persembahkan pada raja. Cari mana bini-bini hak comel, persembah pada raja. Raja ni suka. Baik. Kemudian ringkaskan cerita, bawa juga, tak percaya adik-beradik ke warna pun gini, comel sangat Sarah ini, bawalah Sarah menghadap raja. Sarah saja, Nabi Ibrahim tak boleh. Bimbanglah Nabi Ibrahim AS, dan doa je lah. Siapalah menghadap istana, raja nak jamah Sarah. Yang maksud nak setubuh dengan Sarah ini. Kemudian Sarah, dia ni juga ada keistimewaan dia, kelebihan dia, isteri Nabi, orang baik, Allah Ta'ala lindung. Sarah berdoa pada Allah, wahai Tuhan, selamatkanlah diriku ini daripada kejahatan raja ini, minta berlindung. Akhirnya baru nak jamah Sarah, stroke sebelah tangan. Kata raja, wahai perempuan, membuat menapa ni? Tak ada apa-apa, aku hanya bermohon pada Tuhanku, berlindung daripada-Mu ni, berlindung kejahatan daripada-Mu ini. Mu ni bukan suami aku, tak boleh. Kemudian raja minta, wahai perempuan, doa balik pada Tuhanmu supaya sembuh. Sembuh tuan-tuan. Janji raja ini supaya aku tak kacau dah. Doa sembuh. Kemudian lepas sembuh, nak berulak kali kedua. Kali ini Sarah berdoa sekali lagi, separuh badan lumpuh, stroke. Kata raja, wahai perempuan, aku janji padamu, aku tak kacau lagi mu mohon pada Tuhan supaya sembuh. Sarah berdoa sekali lagi, sembuh. Bila sembuh kali kedua, kali ketiga nak juga, nama pun raja, tak usah kata apalah. Kali ketiga dia berjanji tak akan kacau lagi, tak khianat pada Sarah. Katanya, aku berjanji semua staf-staf di istanaku ini akan menjadi saksi bahawa aku takkan kacau dah mu kali ketiga ni, kalaulah mu berdoa, mu sembuh. Baru nak jamah kali ketiga tuan-tuan, stroke seluruh badan. Seluruh badan. Diriwayatkan begitu. Kecuali mulut saja bergerak. Mintalah dengan perempuan ini, wahai perempuan, aku berjanji dah dengan saksi semua ni supaya aku tak ganggu dah mu. Semua staf-staf istana aku jadi saksi dah. Sarah berdoa, akhirnya sembuh raja ini. Akhirnya raja perintahkan, wahai para juri, bawa perempuan ni keluar daripada istana aku ni. Ni hak mu bawa ni bukan manusia, tapi ni jin, kata raja ini. Hebatnya Sarah ini tuan-tuan, kelebihan Allah Ta'ala bagi. Dia bermohon berlindung dengan Allah. Akhirnya takutlah raja Mesir ini, bukan setakat dia biarkan Sarah keluar, bahkan dia hadiahkan Sarah seorang hamba yang paling comel, iaitu Hajar. Mu ambil juga, bagi hamba ini, takut lagi doa Sarah ni. Tak boleh kira, dia tubik istana pun doa juga, jadi kata dia. Bagilah. Riwayat pertama kata ini hamba dia yang paling comel, Hajar. Yang kedua dikatakan Hajar itu anak dia sendiri, bagi supaya berlepas dia.
Pulanglah Sarah dan Hajar bersama-sama dengan Nabi Ibrahim AS ke Palestin. Tumbuh membesarlah Hajar dalam keluarga Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Sarah di waktu itu usianya lebih kurang 30-an. Comel kan dia. Hajar separuh daripada usia Sarah, 15, lebih kurang begitu. Lebih sampailah usia Sarah ini lebih kurang 60 tak ada anak lagi. Sarah ni perempuan yang baik, akhirnya hadiahkan pada suaminya ini, Hajar, dengan harapan supaya perjuangan suami dia ini adalah zuriat lepas ni. Dengan Hajar ni masa tak ada anak lagi, bagilah rezeki. Dan setahun lebih kurang begitu, lahirlah Ismail AS daripada Hajar, anak kepada Nabi Ibrahim AS. Lahir, bolehlah anak Nabi Ismail ini. Bila boleh anak ni tuan-tuan, suasana situasi dia jadi lain dah sikit. Nabi Ibrahim ni pun dah suka dengan anak lelakinya, kemudian dengan Hajarnya. Di sinilah ada sedikit sebanyak secara fitrahnya kecemburuan si Sarah ini. Minta tak boleh senang dah, bulu mata dah tengok. Masa sebelum ada anak dulu lain. Ni dah begitulah sifat ajalinya, biasanya. Tak boleh salah ke Sarah juga, itu sifat biasa dah. Baik, kemudian minta supaya, wahai suamiku Ibrahim, bawalah dua beranak ni tak jauh lah, jangan duduk sekali lah. Jangan duduk sekali. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala juga titah perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail ke satu lembah yang jauh, iaitulah di Mekah. Bawa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, sampailah ke satu lembah, biwadin ghairi dhi zara'in, satu lembah yang kering kontang, tak ada kehidupan, tak ada manusia, tak ada binatang, tak ada haiwan, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Kat mana ni? Di Mekah, inda baitikal muharram, di sebelah Baitillahil Haram. Orang tak ada pun. Nabi Ibrahim bawa Hajar, bawa Ismail sampai ke Mekah ni. Kata Nabi Ibrahim, wahai isteriku, inilah tempat dia. Hajar bertanya, wahai suami, ni ke tempat menolak kami berdua ni? Lembah yang kering kontang, kehidupan manusia tak ada, binatang tak ada, air pun tak ada. Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak kata apa, sebab ia perintah Allah Ta'ala. Letak dua beranak ni, pusing unta dia, balik ke belakang berjalan. Ni ke tempat dia ni? Kata Hajar. Nabi Ibrahim tak kata apa, cuma meniti air mata saja. Meniti air mata. Dah anak dia. Sebab tu nak sebut ujian Nabi Ibrahim besar. Dibakar, hidup-hidup, selamat dia. Kahwin dengan Sarah, lama puluhan tahun tak ada anak. Boleh anak, megah lagi. Suruh pisah pulak dengan anak kesayangan. Ni anak sulung, kena pisah pulak. Kalaulah pisah dengan Sarah saja, bawa Hajar dan juga Ismail di Mekah, dia duduk sekali jaga, lain cerita. Ni perintah bos saja je. Bukan dia jaga pun, bos saja je. Laku mana makam ni, dia tak tahu cara. Perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang Nabi Ibrahim balik ke Mekah. Lepas pergi Palestin balik, mula tengok, larang. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Ibrahim ini atas kalimat ini. Allah Ta'ala sama ada suruhan dan larangan, Nabi Ibrahim ikut belaka. Manusia terpilih mengikut kalimat Allah. Suruhan pun dia ikut, larangan pun dia ikut. Larang pergi jaga anak dia ikut. Perintah suruh pergi tengok saja. Nabi Ibrahim mengalir air mata saja. Jalan selangkah lagi, Hajar tanya, wahai suamiku, ni ke tempat memang nak letak ni? Ngalir mata saja. Selangkah lagi, kali yang ketiga ini tuan-tuan, Allah Ta'ala ilhamkan dalam Hajar supaya tanya soalan, wahai suami, Allahu amaraka bihadza, adakah ini titah perintah Allah? Tanya begitu. Barulah Nabi Ibrahim AS angguk kepala dia. Tu pun tuan-tuan, tak cakap pun, angguk kepala saja. Bila tengok Nabi Ibrahim angguk kepala, kata Hajar, izan la yudabi'ana, sesungguhnya kalau benar ini titah perintah Allah, pasti Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kami berdua mati. Pasti Allah Ta'ala akan jaga. Ini tanda wanita salihah. Hajar ini dah apa, baliklah.
tunaikan perintah dia. Ni Hajar mak dia. Nak sebutnya tuan-tuan kesalehan Hajar ini. Kemudian baliklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan balik, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Diwayatkan Nabi Ibrahim naik ke satu bukit Abi Qubais, bukit antara yang dekat dengan Baitullahil Haram dan bukit yang tinggi. Berdoa Nabi Ibrahim AS disebut dalam Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Yang pertama, Nabi Ibrahim dia berdoa pada Allah, wahai Tuhanku, aku tinggalkan anak keturunanku ini di satu lembah yang kering kontang, tak ada kehidupan manusia, tak ada matahari, tak ada tumbuhan, tak ada haiwan dan sebagainya. Semoga dia mendirikan salah di tepi Baitullahil Haram ini, kekal dalam ketaatan dan kepatuhan pada Allah, menjadi orang Islam agama tauhid, muslimun dengan maksud muwahhidun, Islam yang mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi berdoa supaya cenderungkan orang-orang manusia supaya mari sini. Ini berkat doa Nabi Ibrahim sampai hari ini tuan-tuan, tidak kunjung putus orang berkunjung ke Mekah sampai hari ini. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan selepas doa Nabi Ibrahim sajalah datanglah satu kelompok daripada Yaman duduk bersama dengan Hajar. Nanti saya akan bahaskan. Begitu juga Allah Ta'ala minta warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan datangkan kepada mereka ini, rezekikan pada mereka buah-buahan. Nabi Ibrahim sebut kalimahnya ini samarat, buah-buahan. Dia tak minta suburkan tumbuh-tumbuhan, disebut datangkan buah-buahan. Kalaulah sebut suburkan tumbuh-tumbuhan, saya pokok yang sesuai dengan tanah di Mekah sahaja, cuma begitu je lah. Itu pun Mekah bukan satu lembah yang comel sangat bercucuk tanam, berbatu-batu. Di Madinah baru subur. Tapi sebut datangkan buah-buahan, rezekikan pada anak keturunanku ini. Bila sebut buah-buah hari ini di Mekah tuan-tuan, jangankan kurma, buah durian, buah meta, langsak ada belaka. Seluruh buah daripada pelosok dunia, Eropah, Asia, Nusantara, semua ada. Kelebihan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak usah bimbanglah kalau ayah ibu pergi Mekah tak boleh pisah dengan budu, tak boleh pisah dengan belacan. Mekah ada, tak usah bimbanglah. Ada di Mekah, kicap-kicap ada, tak payah bawa lah, di Nung ada dah. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pulang ke Palestin. Hajar yang berbekalkan hanya sedikit sahaja kurma di waktu itu, begitu juga air sikit sangat, sekatung je, sehari dua habislah bekalan dia. Khawatir, bimbang dia akan anak dia nak minum napa ni dan sebagainya. Cari-cari orang, musim-musim situ tak ada orang, tak ada mata air pun tak ada. Bila khawatir air tak ada ini, melihatlah atas bukit Safa sebagaimana di macam ada air begitu, nampak jernih-jernih air, Fata Morgana dalam bahasa kita, kat Fata Morgana. Berlari Hajar ini, dua anak menangis naik atas bukit Safa. Tengok-tengok tak ada air. Duduk atas bukit Safa, tengok-tengok macam atas bukit Marwah tu ada air, Fata Morgana. Berlari cepat-cepat dia, berlari sampai bukit Marwah, tengok tak ada air pula. Nampak kat Safa pula ada air, naik, berlari, gi mari sampai 7 kali. Sampailah bila 7 kali, anak dia hok nangis tadi tiba-tiba senyap. Selok dah anak. Bapa pula anak senyap ni? Barangkali selok. Takutan dia, berlari menuju ke Nabi Ismail alaihissalam. Tengok-tengok ada mata air di dekat dengan Nabi Ismail alaihissalam. Banyak pendapatlah yang kata daripada hentakan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua muncul daripada tapak kaki unta Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya dua-dua pendapat ini lemah. Yang kuatnya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat buat mata air situ. Allah Ta'ala dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarlah air sini. Sukalah Hajar ni bila tengok air ni mengalir, membuat-buat buk air Zam-Zam mengalir. Masa itu belum nama Zam-Zam lagi. Hajar dengan cepat-cepat membentengkan air ini
supaya air ni tak hilang, kan habis begitu mengalir, supaya nak bekal malam ni pula, esok lagi kupur. Hajar dengan cepat-cepat membentengkan dengan katanya kalimah Palestin, bukan kalimah bahasa Arab. Benteng, zam 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 zam. Zam-zam itu adalah tembok bentengan ini. Benteng orang kita buat nimba-nimba kan, kita benteng supaya apa? Supaya takung air molek. Nabi SAW sebut semoga Allah merahmati ibu Ismail, iaitulah Hajar, disebabkan dia membentengkan air Zam-Zam ini. Kalau tidak, nescaya menjadi lautan Zam-Zam di Mekah. Air Zam-Zam tak putus. Bila benteng ni jadi perigilah. Hikmahnya tuan-tuan, hari ni sampai hari ni air Zam-Zam tak butuh-butuh, tak habis-habis. Ibu yang dirahmati Allah, maka kisah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sa'i kita hari ni, rukun sa'i, Safa dan Marwah, air Zam-Zam juga daripada peristiwa ini. Allah Taala angkat kisah ini. Tumbuh membesarlah Nabi Ismail ini. Duduk sekejap tuan-tuan, lepas air Zam-Zam ini, doa Nabi Ibrahim tadi supaya datangkan manusia cenderung nak dekat situ. Dalam masa yang sama, ada satu suku masyarakat Jurhum yang menetap di Yaman, berpindah daripada Yaman nak pergi ke Syam, disebabkan berlaku di negaranya sudah tidak subur lagi. Satu negeri sebab dalam Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang subur, banyaknya buah-buahan, suburnya tanam-tanaman, ramai di kalangan masyarakat mereka ini pakar-pakar perekonomian dan juga penternakan banyak. Tapi disebabkan akhirnya ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pecahkan bentengan ini, tembuh empangan pecah sampai rosak habis tanam-tanaman, hak tumbuh pokok-pokok berduri. Ni suku sakat masyarakat Jurhum daripada Yaman ini berhasrat nak pindah. Ramai ni satu suku sakat, tinggalkan Yaman nak pergi ke Syam. Dalam perjalanan nak pergi ke Syam ni, kedudukan di tengah itu adalah Mekah. Yaman bawah Mekah, Syam di atas Mekah. Akan melalui lembah Mekah ini. Bukan seorang dua, satu kelompok beratus orang nak berpindah. Sampailah melalui di Mekah lembah ini, tiba-tiba melihat ada satu legaran burung motor ni atas langit. Ini kalau di tengah-tengah padang pasir, lambang bahawa ada matahari situ. Air nampak ada matahari, burung nampak ada matahari situ. Jadi pakat belaga ni. Masyarakat ini menyaksikan peristiwa itu, lalu menuju ke situ. Kata mereka, tak menasabah lembah ini ada matahari, sebab kita dah tahu laluan ini ni lembah kering kontang ni Mekah ni. Nama bukan Mekah lagi waktu itu. Nak sebutnya tuan-tuan, itu lembah yang kering kontang, semua orang tahu dah. Berdagang daripada Syam lagi ke Yaman, situ tak ada air. Tapi nak sebutnya, bila nampak burung itu, pergilah mereka pergi cek-cek, tengok-tengok ada dua orang, Hajar dan juga Ismail. Lalu ketua mereka buat cadangan ataupun sepakat, minta izin dengan Hajar dan Ismail, minta izin dengan Hajar, boleh tak nak duduk sini? Tak perlu pergi ke Syam dah lah, Syam jauh lagi. Dah tengok sini ada tempat, ada air, nak tumpang duduk sini. Tak kisahlah, kita pakatlah buat satu komuniti. Di kalangan kami ni ada pertanian, ada peternakan, kita hidup sini. Di sinilah Hajar mengizinkan mereka duduk sini. Akhirnya dalam sekelip mata, sekejap saja tuan-tuan, adanya satu kelompok komuniti di situ. Bahkan mereka buat pula kemah untuk Hajar. Pakak-pakak buat kemah, lembu-lembu hak bawa pakat meleh, sapi dan sebagainya. Hak mana bertanian buat bercucuk tanam, hak mana peternakan buat bercucuk tanam. Sekejap saja tumbuh membesarlah Nabi Ismail dalam masyarakat Jurhum ini. Ini penduduk asal daripada Yaman yang asal juga duduk di Mekah. Sampailah dikatakan Nabi Ismail AS kahwin dengan salah seorang anak daripada suku sakat masyarakat ini. Mereka hormatilah Hajar ini. Sampai masa Nabi Ibrahim AS diperintahkan supaya jenguk anak dia. Sampailah Nabi Ibrahim ke Mekah, diriwayatkan Nabi Ismail tak ada rumah dia, memburu. Tanya isteri Nabi Ismail, suamimu di mana? Kerja, cari, memburu. Bila dia balik? Biasa dalam sebulan gitu.
Macam mana kehidupan kamu dengan suamimu Ismail itu? Bini dia ni, Nabi Ismail ni duduk senguk, kata payah duduk dengan Ismail gitu, gini banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang, pesan pada isteri Nabi Ismail, pada natu dia tu, tinggalkan pesan pada suamimu, aku ini namanya Ibrahim. Gitulah habis kurang. Tukarkan tiang pintu rumah ini. Lalu Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Sebelum balik tu mestilah jumpa dulu Hajar, isteri dia. Tapi perintah begitu. Bila Nabi Ismail balik, ceritalah isteri pada Nabi Ismail, sekian. Ada seorang tua namanya Ibrahim, dia datang rumah kita ini, bertanyakan ini. Ada tak pesan-pesan apa pada dia? Pesan dia supaya tukarkan pintu tiang rumah kita ini. Maka fahamlah Nabi Ismail bahawa supaya ceraikan isterinya ini. Nabi Ismail cerailah dengan cara baik. Dia itu ayahku Ibrahim, seorang rasul, diminta supaya aku ceraikan kamu ni. Lalu Nabi Ismail tahu cara baiklah. Dalam beberapa tempoh lepas tu Nabi Ismail kahwin pula seorang lagi. Dan saya sama Nabi Ibrahim kembali pada ke Mekah untuk cari anak dia ni. Diperintahkan tengok anak dia. Situasi yang sama temu dengan isteri Nabi Ismail yang kedua. Macam mana duduk dengan Ismail, katanya alhamdulillah, sekian pujian demi pujian, cukup. Mana kau tidak mewah tapi cukup. Comel lah. Di sini Nabi Ibrahim pesan pada suamimu, kekalkan tiang pintu rumah ini. Bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim cukup hebat, lembut. Lalu bila Nabi Ismail balik, Nabi Ismail kata, itulah ayahku seorang rasul, diminta aku kekal denganmu ini. Nabi Ibrahim kali ini tak balik ke Palestin, balik ke rumah isteri dia Hajar. Nabi Ismail balik ke rumah mak dia, jumpalah ayah dia ni. Duduk dalam berapa lama, bukan lama sangat pun, dalam beberapa tempoh saja, sehari dua begitu, Allah Ta'ala perintah pula pada Nabi Ibrahim AS. Kisah mimpi Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuk fanzur ma satara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bila sampai satu usia Nabi Ismail AS ni, dengan kadang-kadang boleh tolong ayah dia besar dah sikit, Nabi Ibrahim dah duduk sekali dengan Nabi Ismail jumpa ni, Allah Ta'ala perintah pula, nak boleh anak payah, lepas boleh anak kena pisah, lepas boleh jumpa anak pula, perintah boleh jumpa dah anak ni, suruh sembelih pula. Wahai anak kesayanganku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya ayah bermimpi ayah menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nabi Ibrahim bertanya pada Nabi Ismail ini bukan dengan maksud minta izin. Kalau Nabi Ismail kata tak boleh terima, tak terima sekali pun, Nabi Ibrahim tetap akan lakukan titah perintah Allah ni. Tapi tidak, ini uslub, cara dia, kaedah ayah dengan anak ni. Quran cerita lembut, ayah mimpi ayah melihmu, lagu mana pendapatmu? Nabi Ismail membalas, ya abati, wahai ayah kesayanganku, ya ayahku sanjung ku hormat. Istilah abati ni istilah ayah dalam bahasa ni tuan-tuan ada tiga: abi, abuya dan juga abati. Abi ni kita panggil dia ayah sebab dia ayah kita. Abuya panggil dia ayah, abuya atas makna kita hormat pula pada dia sesuatu perkara, atas ilmu dia kita sanjung, letak tinggi lagi daripada abi. Macam kita panggil buya hamka, dengan kehormatan dia, keilmuan dia, kita sanjung dia. Bila abati, gabungan dua ni, abi dan juga abuya, kita dia ayah lagi, ayah kesayanganku, ayah yang pernah ku hormat, ku sanjung. If'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintah Allah padamu ini. Sesungguhnya engkau dapati aku ni antara orang-orang yang sabar. Baik, sepakat dah. Ni lebih kurang dalam tempoh 9 Zulhijjah bincang ni. Kalau begitu esok kita laksanakan perihal perintah Allah Ta'ala ni di waktu 10 Zulhijjah. Dalam perjalanan esok tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail. Bersamanya dengan Nabi Ibrahim ini ada tali, bawa pisau yang tajam. Nabi Ismail dalam satu riwayat ada berpesan pada ayah dia ni
supaya ayah dia boleh lakukan perintah Allah Ta'ala ni. Antara yang pertama pesanan ni, ayah bawa tali, ikat kemah-kemah aku ni, tangan kaki ikat kemah-kemah, supaya aku dok gelepor, dok lari. Maknanya bukan lari dalam keadaan nak kena sembelih, dok dia tak tahu. Supaya apa? Mu ikat kemah-kemah aku ni sehingga aku dok gelepor, dan mu bila tengok gelepor ni boleh jadi tekan mari dok atang hati pula ayah ni. Ikat kemah-kemah supaya ayah boleh buat juga perintah Allah Ta'ala ni. Buat, jangan tak buat. Ikat kemah-kemah. Baik, memang Nabi Ibrahim AS ikat kemah-kemah. Kemudian yang kedua, wahai ayah, muasah pisau tajam-tajam. Takut dok luk, kan dok luk kali pertama mu dok atang hati nak buat. Jadi tidak terlaksana perintah Allah Ta'ala ni. Biar sekali molek sekali tak pau gitu ya, seolah begitu. Yang ketiga juga diriwayatkan kasih sayang Nabi Ismail pada mak dia. Ada riwayat kata dua beranak ni sepakat nak pergi sembelih, mak tak tahu pun. Iaitulah Nabi Ismail, dia lipat-lipat jubah dia, jubah hak luar dia. Dia kata, ayah selepas lakukan titah perintah ini, bawa jubah ini bagi pada mak. Yang pertama tanda di kepatuhan dia pada Nabi Ibrahim AS. Yang kedua kasih sayang dia pada mak dia. Daripada kecil duduk dengan mak. Dia dua beranak duduk dengan mak. Ayah tak ada, ayah duduk Palestin. Memang kasih sayang dia besarlah pada mak ayah dia, sayanglah pada Hajar dia. Baik, sampailah masa tuan-tuan Allah Ta'ala perintah supaya nak sembelih. Falamma tallahu lil jabin. Di saat Nabi Ibrahim ni benar-benar nak hayungkan tangan ini nak sembelih, dibawa Nabi Ismail nak pergi ke satu lembah nama itu Mina, sebelum disembelih lagi. Dalam perjalanan di Mina itulah syaitan ganggu Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dia ganggu. Antara yang dikatakan Ibrahim, kepatuhan apa yang nak buat ni? Hak perintah hak lain boleh kira lagi, ajak kaum-kaummu menyembah Allah, menasabah lagi. Ni perintah daripada Tuhan, sembelih anak ni pelik dah ni. Salah dah ni. Syaitan ganggu. Di sini Nabi Ibrahim AS ambil beberapa batu kerikil, baling pada syaitan ini, baling sambil berkata bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sebab gangguan syaitan, gangguan syaitan. Kemudian lari syaitan ni, mari pula gangguan begitulah, sehingga akhirnya syaitan lari. Dikatakan juga Nabi Ismail juga diganggu syaitan. Wahai Ismail, ayahmu ni gila dah ni, pelik-pelik pula perintah pembelih anak. Mana nikmat orang boleh anak je. Macam-macam ganggu. Dah lah tak jaga mana, bila jumpa pula nak sembelih pula. Gangguan. Nabi Ismail juga ambil beberapa batu, baling syaitan ini. Angkatlah peristiwa ini jadi lantai jamrah di Mina. Sampai satu lembah siap Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Falamma tallahu lil jabin, satu sembelihan Nabi Ibrahim benar-benar nak buat. Yang pertama riwayat mengatakan Nabi Ibrahim toreh dah, toreh, tapi dok luk. Maknanya kalau dok luk ni rasa padang lah kalau kita kata, dah nak guna buat dah, tapi dah dok luk. Selesai lah dah. Allah Ta'ala nak tengok uji Nabi Ibrahim benar-benar tak nak buat. Ibrahim lakukan sekali lagi, buat sekali lagi. Bila benar-benar nak buat, di sinilah Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Ibrahim AS, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Allah tahu memang Nabi Ibrahim benar-benar nak buat. Tarikh betul dah. Letak pisau tekuk anak dia, terasa sejuknya tekuk anak dia Nabi Ismail AS. Rasa sejuk ni. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan, tukarkan sembelihan itu dengan kibash. Mari kibash. Di sebalik satu lembah, mari kibash. Nabi Ibrahim tengok, sembelih kibash ini. Jangan difahami tuan-tuan masa sembelih tiba-tiba magic, wing, tukar Nabi Ismail, tukar pada kibash. Bukan begitu. Wahyu turunlah, tubiklah kibash ini dari satu lembah. Ada riwayat kata tubik daripada pohon ataupun kayu. Jangan silap faham tuan-tuan, kalau kita faham ping tukar jadi Ismail AS jadi kibash, dan Nabi Ismail pakhwana Nabi Ismail je.
dah tukar kibas dah. Bukan begitu fahaman. Islam itu datang dengan bukan agama magic, bukan agama mistik. Islam itu datang dengan Al-Quran, dengan hujah, dengan nas sampai pada kita ini. Al-Quran, sunnah, ijma' ulama' dan qiyas. Satu persatu bagaimana ilmu-ilmu Islam itu dijaga melalui sanad. Bukan mari ikut syekh, bukan mari ikut mimpi. Tidak ada mimpi lagi. Tiba-tiba Tok Syekh kata muncul Rasulullah dalam mimpi dia berkata agama seperti tak ada dah. Mimpi tak boleh dijadikan hujah. Akhirnya diperintahkan pada Nabi Ibrahim supaya sembelih kibas ini. Antara beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada induk. Maknanya tidak ada mak dia. Macam kita mari ikut induk, mari ikut mak kita. Antara ini disebut dalam kitab 5 perkara. Yang pertama, Nabi Adam AS, Allah Ta'ala cerita daripada tanah. Yang kedua, Hawa daripada tulang rusuk Adam. Yang ketiga, unta Nabi Saleh. Ini mukjizat Nabi Saleh yang keluar daripada batu. Unta ini besar. Yang keempat, ular yang bertukar daripada tongkat Nabi Musa AS dalam peristiwa sihir bersama dengan Fir'aun. Ular ni ular betul, bukan ular sihir, ular betul jadi. Sehingga ular ni makan semua ular-ular sihir lain. Yang kelima iaitulah kibas. Ya Allah Ta'ala gantikan Ismail dengan kibas ini, kibas daripada syurga. Baik tukar. Kemudian sembelihan, disebut sembelihan yang besar, zibhin azim, sembelihan yang besar. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sembelih kibas ini, buat baliklah. Peristiwa ini, pengorbanan Nabi Ibrahim AS diangkat oleh Allah Ta'ala. Sampailah kita korban hari ini, tuan-tuan. Hari ini kita diperintah sembelih binatang saja. Masuklah sekian 2 bahagian. Bukan sembelih anak pun. Maknanya tuan-tuan, ikhtiarlah. Kok mana pun hejah masuk juga korban. Sekian 2 giang. Sebagai lambang ketaatan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengenangkan peristiwa Ibrahim AS dengan Nabi Ismail anaknya ini. Baliklah mereka ke rumah dia, tuan-tuan. Kemudian sambungan sikit lagi, Allah Ta'ala perintahkan supaya bangunkan Kaabah pula. Bangunkan Kaabah. Bila bangunkan Kaabah ni, tuan-tuan, sekejap naik bangunan ni, Nabi Ibrahim sekejap-sekejap dia undur belakang ni, dia naik bukit dekat-dekat tu, dia tengok kedudukan ni, besar kecil ataupun tinggi rendah ni Kaabah ni, supaya naik sama. Naik setakat, Nabi Ibrahim tengok. Lepas tu nampak sangat gitu, betul nak turun ni, turun bukit inilah Nabi Ibrahim dia terkejung sikit. Dia terkejung itulah. Pergi mari tengok betul naik bukit, lepas tu terkejung nak pergi betul mula Kaabah. Terjunan Nabi Ibrahim inilah lekatlah makam Ibrahim AS. Tapak kaki dia tu, pau, 2 tu. Dia terkejung. Allah Ta'ala angkat sebagai keagungan, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekallah tapak kaki Nabi Ibrahim AS yang dinamakan hari ini makam Ibrahim AS. Di Mekah tu ada 2 tapak kaki. Hasil daripada itulah dia tengok nak betul naik bukit, turun, terkejung, lekat. Bukti juga bahawa ini orang yang membangunkan Kaabah dengan anak dia naik Kaabah. Sampailah naik Kaabah pula, tuan-tuan, comel dah tegak belaka ni, Nabi Ibrahim nak pasakkan Kaabah supaya kemah. Batu ni, batu-batu ni, nak kekalkan satu batu ni. Nabi Ibrahim minta Nabi Ismail cari satu batu nak pasak bucu ni. Carilah Nabi Ismail AS, duk pusing-pusing ni. Kemudian bertemulah Nabi Ismail bawa satu batu ni. Itulah yang dinamakan Hajar Aswad. Allah Ta'ala, batu ini kemudian Nabi Ibrahim bubuh di bucu Hajar Aswad yang ada di Kaabah hari ini. Jadi itu makam Nabi Ibrahim, kemudian Kaabah dan juga Hajar Aswad. Semua tengok, ini kisah rangkaian dan rangkuman kisah Nabi Ibrahim, kehidupan dia, anak dia, ke rumah tangga dia. Sampai siap dah Kaabah, tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan pula Nabi Ibrahim AS supaya seru manusia datang ke Mekah untuk buat haji. Allah Ta'ala ajar ni.
satu-satu ni. Kata Nabi Ibrahim, wa ma yablughu sauti, wahai malaikat, setara mana sangat suara aku ni nak panggil manusia ni? Orang pun tak ada, setara mana nak seru? Ma alayka illa al-balagh, kata malaikat, buat saja apa yang perintahkan padamu. Akhirnya Nabi Ibrahim AS panjat atas Kaabah. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim AS panjat atas bukit Jabal Rahmah. Berserulah manusia, iaitulah Nabi Ibrahim kata, wahai orang-orang yang beriman, datanglah melakukan haji di Baitullahil Haram. Panggil sampailah suara ini dibawa oleh angin-angin, sampailah ke seluruh pelosok dunia. Dikatakan jauhnya manusia datang daripada unta yang gemuk siapa-siapa ke Mekah jadi kurus skrin. Sampailah hari ini pensyariatan haji dan kekalah sampai kiamat. Inilah seberingkas sejarah Nabi Ibrahim AS dan kisah keluarganya Nabi Ismail, Hajar, sehingga Allah SWT semadikan kisah-kisah ini, angkat agungkan kisah ini, jadilah pensyariatan haji. Allah SWT ajarkan kepada Nabi Ibrahim AS, sampailah syariatnya hari ini kita masih amalkan lagi. Mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam Islam dan sebaik-baik kematian. Semoga cerita ini bermanfaat. Saya setakat dulu perkongsian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.